Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam wadirak. Noah Rahman, Mimi, Zulkifli Ahmad, Syafi'i Muhammad, Yusri, Zulkifli, Abu Iqbal, Zalizan Hamid, Muhammad Rizal, Ramli Jaris, Azmizam Ahmad, Ahmad Zairi, Kero Abdul Hamid, Ismail Abu Bakar, Nam Dora, Remy Pish, Bakar Samad, Abkoventer, share lagi Bakar Samad, Ja'a Puya, Khalil Jani, Kal, dan segalanya lah. Abang Anwar Rizal, tu yang ketujuh, Zulkarnain. Hari ni dah habis lah saya punya list masjid tu. Yang ketujuh, Muaz Zaza. Saya pun tak ingat dah nama-nama. Saya ingat dia punya location dia. Kan? Rohani Cik Ali. Nanti saya post lagi Abang Anwar Rizal. Lagi 7 nak jumpa boleh. Tempoh 7 hari. Muhammad Syarul Hussein. Bukan, saya buat list 777. Kalau buat 30 hamba bukan nak ikut. Hazim Helmi. Waalaikumsalam. Bila hamba tengok 7 tu, hamba nampak 777. Okay, tuan Shah Syaz, Zulhelmi Bakar, Abel TikTok sekali, Mazlan, Ahmad Zairi, Ali Hadir Din anak Waka, Samad Lon. Saudara, share padu sikit. Dan saya bersiaran di YouTube dan di Facebook ni di YouTube tu share lagi Mak Razi, Akbar, apa nama ni, Akbar pula dah. Apa khabar semua? Okey sihat Macam mana buka puasa hari ni? Erin Awal Asyari, buka puasa hari ni dahsyat kot. Dengan begitu hebatnya Hari Bentai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Allah tersepak pula dah. Hari ni dia lengah buku dengan wah bertemu. Info percutian mana tu? Ni orang dalam travel agency macam mana? Okey kan travel agency? Tengok kawan-kawan kita semua duk ngadu nazak mah. Semua duk parah ni mah. Raya pun tak ada booking, umrah pun tak ada booking. And semua dah beli siap dah, hotel dah tempah, betul tak? And hotel dah tempah, and kapal terbang pun dah dia panggil apa? Kalau ambil yang ramai-ramai tu dia panggil apa? Kapal terbang pun dah booking ramai-ramai kot kan? Apa nama dia panggil apa? Ada perkataan dia tu, saya lupa dah apa benda tu. Tak apalah, booking ramai-ramai lah kot dah. Semua dah ni. Khairul Anwar, Abang Ahmad Zairi, Waalaikumsalam. Hafiz alias Al-Bogoni, sahabat saya tu. Dahsyat dia. Terima kasih sebab Madi Alih, Waalaikumsalam. Hafiz, terima kasih sebab YB anda menyentuh soal apa yang dibangkitkan oleh anak muda tu. Saya hantar video tu pergi kat mereka rasa teruja lah. Mereka rasa apa nama ni, macam mereka dihargai apabila suara mereka dibawa ke dalam Dewan Rakyat. Saya terima kasih banyak-banyak pada Hafiz dan Ustaz Fawaz. Jadi saya hantar pada mereka rasa sangat-sangat orang kata apa? Ya, Waalaikumsalam Abang Abdul Wahid Mereka rasa sangat-sangat seronok lah. Bila suara mereka diangkat. Dan kita haraplah Menteri di Kementerian Sumber Manusia tolong jawab salah. Syah Halim Muhammad Anwar Ma'arif, Waalaikumsalam. Hampa share kat sini dulu, saya buka TikTok. Kalau tak mau share, saya tak mau buka. Rahim Yahya, Waalaikumsalam. Jadi cerita dia adalah berkenaan dengan 5 orang anak muda ni kan. Omai jumpa saya sebelum ni pergi kerja di Singapura, 3 orang lah. Yang sebelum ni saya cerita dalam live ni. Jadi ada di antara mereka Ustaz Muhammad Fawaz Muhammad Jan, tag ni tadi ni kelang kabut saya lagi kan. Jadi mereka jumpa saya, mereka bagi tahu bahawa mereka nak kerja buat part time susah. Jadi bila depa sambung belajar ni, depa nak buat part time ni susah disebabkan oleh sektor pekerjaan ni dimonopoli oleh warga asing. Jadi mereka tanya kepada saya lah, sebab dulu saya lawan dengan warga asing. Saya ni terkenal masa kes Bukit Malut, saudara.
Jadi orang sampai apa nama ni PM pada waktu tu, Datuk Seri Ismail Sabri keluar kenyataan tu betul-betul punya hentak punya kau-kau punya balon kan. Waktu tu saya duduk belajar di pondok waktu tu saya bagi Ismail Sabri setengah nyawa. Waktu tu dia Menteri Pertahanan kan. Kau-kau punya saya injut dia kan. Dengan pakai lebay merah kan. Jadi depa pun kan taulah kata saya ni antara orang yang lawan dengan warga asing ni kan. Jadi mereka tanya pedoman saya, pendapat saya, mereka tanya berkenaan dengan atas tujuan apa warga asing boleh masuk ke dalam negara kita. Jadi warga asing ni dia boleh masuk dalam negara kita, ya SSPN lagi saya urai Waalaikumsalam, dah siapa yang memberi salam Jadi warga asing ni dia boleh masuk main dalam negara kita atas 3 faktor. Yang pertamanya adalah dia pakai visa pekerjaan profesional tu. Sama ada dia jadi doktor, pensyarah ke apa ke. Yang kedua adalah kerana dia main belajar. Dia main di sini adalah kerana dia belajar. Yang ketiga adalah pas percutian. Yang selainnya adalah mereka kena mohon pekerjaan di bawah, dulunya di bawah Kementerian Dalam Negeri, lepas tu dipindahkan kepada Kementerian Sumber Manusia. Jadi kena mohonlah dalam sektor 3D. Sektor 3D ni adalah dirty, kotor, dangerous, berbahaya dan juga difficult, iaitu menyukarkan. Dan adalah juga untuk apa nama bibit. Bibit ni dalam bahasa Inggerisnya maid, bahasa Melayunya hak duk jaga budak, hak duk jaga rumah kita tu lah kan, duk kemas rumah apa semua tu maid lah kiranya. Dan juga sektor keselamatan. Yang ni sebab kita ada perjanjian tu dengan apa Gurkha daripada Nepal. So mereka-mereka ni yang boleh masuk dalam sektor tu. Jadi hari ni warga asing ni dah jadi lain dah. Jadi dia dah masuk dalam sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan ni termasuklah perhotelan, kedai-kedai mat, kedai apa McD, KFC dan sebagainya. Jadi bila dia masuk situ maka ya Cikgu Ezek kita, Waalaikumsalam. Jadi bila dia masuk situ, maka dia telah pun menafikan hak orang muda lah. Banyak sektor ni adalah sektor yang mana dimonopoli oleh orang muda yang belajar lah. Daripada belajar di universiti, saya dulu pun sama juga. Waktu belajar saya buat part time, buat part time kat McD. Waktu tu 7E, saya rasa masa saya belajar tu tak ada lagi 7E rasanya McD. Jadi McD, KFC, so dapatlah makan free, dapatlah duit sikit. Jadi sekarang ni anak muda susah, yang belajar mahasiswa daripada nak cari duit susah. Jadi terpaksa lah ada yang buat kerja yang pelik-pelik. Perempuan tu duk pergi cari apa dia panggil apa sugar tu kan, apa nama tu, adalah dulu aplikasi dia tu jual tubuh. Sebab nak belajar duit tak ada, buku mahal. Semalam saya sembang dengan Kak Ratu kalau siapa belajar engineering dia tahu buku Floyd. Tahu tak buku Floyd? Floyd book tahu tak? FLOYD, Floyd book. Saya dulu pernah beli electrical dengan elektronik edisi keempat pada waktu tu. Floyd ni senaskah ada lebih kurang 200 ke 100 lebih. Kalau dia ambil mekatronik, dia kena beli Floyd elektrik, kena beli Floyd elektronik kot. Tak silap saya, Floyd book lah kan, elektrik, elektronik kot, pakai Floyd dua-dua tu. Jadi berapa dah 400. So dia nak ambil duit tahun dah. Jadi pasal lah buat kerja part time, tambah sekarang ni dengan voucher buku apa bala pun tak ada kan. Jadi nak print pun mahal. Nak pakai PDF. Ada semalam sembang kat Ratu, dia kata siapa tak pakai PDF dan sebagainya. Nak pakai e-book pun kena beli. E-book tak tahulah berapa, mungkinlah murah sikit 50 sen. Salam dari anak Abang Daud Ibrahim. Oh ni Ehsan Ibrahim. Ehsan Ibrahim, Daud Ibrahim. Anak salam bang. Abang Daud ni nama penuh dia apa? Ibrahim ke Daud? Macam mana hang boleh jadi Ehsan Ibrahim? Adik dia ke? Jangan mengelirukan kat sini, pening. Tapi tak apa, Abang Daud ni adalah orang yang saya respect dan saya sanjungi. Okey tuan-tuan Jadi kat mana tadi? Jadi mereka terpaksa lah buat, orang kata apa, kerja part time lah nak cari duit kan. Bila tak ada kerja part time ni, mula ada buat kerja pelik-pelik. Ada yang jadi tokan. Banyak tokan-tokan di universiti ni kan. Jadi tokan rosak habis. Satu universiti tu rosak habis semua.
Jadi alhamdulillah lah tuan-tuan. Jadi benda ni bukan perkara yang baru tapi dah lama. Hujah dia panjang tapi terima kasih lah kepada Ustaz Fawaz daripada Pematang Pauh nampak berbanding lah dengan MP sebelum ni. MP Pematang Pauh sebelum ni macam Nurul Izzah Haram tak buat apa pun. Kerja duk ampu cerita pasal pak dia lah. Pak dia tak bersalah, pak dia kena fitnah rakyat Matang Pauh tak ada apa pun. Jadi kurang-kurangnya ahli parlimen baru Pematang Pauh ni, nama saya Ehsan Ibrahim bin Daud, nama Abah Daud bin Ibrahim. Keliru saya tapi tak apa, terbaik Ehsan Ibrahim jadi nampaklah Ustaz Fawaz ni nampak dia buat kerja lah berbanding dengan MP yang dulu. MP yang dulu orang di tempat dia pun kata tak pernah balik mai kan. Balik ke kawasan pun tak. Kerja dia pun adalah buat event crowdfunding kutip untuk pak dia. Dan kerja dia cerita pasal pak dia ya. Rakyat pun tak tahulah apa nak jadi. Tapi tak apa tuan-tuan. Terima kasih tu mukadimah kita. Kita berterima kasih kepada Ustaz Fawaz. Ni Ehsan Ibrahim kena jadi macam ayah lah. Waris. Ayah generasi yang lama ni esok dia akan meninggalkan kita dan kita perlu mewarisi. Orang kata ibu bapa kita dan nenek moyang kita. Saya yakin Ehsan Ibrahim, anak kepada Abang Daud kita, terdidik dengan semangat nasionalis Melayu yang sangat hebat Abang Daud kita, dengan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Saya yakin anda boleh jadi seorang yang hebat. Berkecimpunglah dalam politik. Okey tuan-tuan. Itu adalah mukadimah. Banyak anak-anak muda ni kadang-kadang ayah mereka hebat mereka nak jadi hebat kat macam orang tua mereka. Tapi pak saya dia duduk di belakang dulu. Dia tak ada kempen-kempen semua ni. Mak saya ayah lebih-lebih kan. Orang tua saya dia ikut Ustaz Azizan dulu tapi dia duduk di belakang lah kan. Dia tak ada, dia taksub kepada Ustaz Azizan. Ustaz Azizan, arwah Ustaz Azizan. Dia taksub tu tak boleh orang kata langsung kat Ustaz Azizan kerana nak bergaduh lah. Tu arwah ayah saya lah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Ni siapa pula ada komen terperontak. Okey tuan-tuan teruskan perkongsian Jadi tuan-tuan, waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Hari ni sama smart JYB Menoyang sikit dulu sebelum kita pergi. Awak dia komen sangkut pula. Dizo Chelsea waalaikumsalam Dizo Chelsea, tolong share buka muka demah Fik, selitkan sikit. Selitkan apa? Macam mana acuan, begitulah hasilnya kalau kuah tak tumpah ke nasi. Ada ayat dia lain sikit tu. Saya rasa bukan kalau kuah tak tumpah ke nasi. Ni pun sama juga Cikgu KZ kita. Dia punya penulisan dia sangat hebat dan dahsyat. Gear 5, Allah lama tak nampak Gear 5. Ini semua orang lama follow saya. Sora ada kot. Muhammad Tarmizi, Muhammad Faud JK, waalaikumsalam. Kenyataan Raja Petra dimanipulasikan. Ramailah yang nak tag nama saya. Saya tengok ada seorang cyber trooper Najib Razak ni. Ni dia suka. Dia suka duk tag nama saya. Dia rasa macam rindu kat saya kot. Ada seorang ni saya tak mahu sebut lah. Cyber trooper kepada Najib Razak ni kan. Dia suka tag. Jadi baru ni dia tag ada satu sesi live bersama dengan YM Raja Petra dikeratnya video tersebut. Ya, orang daripada Pasir Mas waalaikumsalam. Jadi dikeratnya video tersebut dan kemudiannya membuat fitnah lah. Insya-Allah Raja Petra mengatakan bodoh, mengatakan bangang yang duduk keliling Tan Sri. Maka yang duduk keliling Tan Sri pun pakat WhatsApp saya kan. Saya pun jadi pening. Aku nak jawab ni semua level-level tinggi-tinggi semua ni kan. Suara tak elok. Siapa jadi suara jadi tak elok pula saudara? Betul ke tak elok? Kita tengok semua.
Semua kata tak elok kan macam mana. Tapi ada yang kata elok, abang kena keluar masuk balik tu bang. Abang kena keluar masuk balik. Awi-awi abang pergi tengok aku punya komen aku dekat FB Anwar Ibrahim tadi tu. Okey jadi dikeratnya video tersebut dan kemudiannya ditimbulkan fitnah, maka saya lah nak kena menjawab. Tapi sebenarnya apa yang Raja Petra cakap tu adalah benda yang lain. Dia bukan cakap sebagaimana yang mereka kerat video tersebut. Dia kata tu adalah dia bukan kata kepada inner circle Tan Sri. And dia kata kepada kita-kita ni lah, kita-kita yang duk berjuang, kononnya kita ni taksub kepada Tan Sri Muhyiddin, walak kepada Tan Sri Muhyiddin, kita nak Tan Sri Muhyiddin ni lah sebagai pemimpin kita, Abah prihatin dan sebagainya. Namun saya duk tengok video yang namun Abang Roy tu pun dah jadi namun dah saya. Jadi apa yang berlakunya adalah bila kita tengok, kita ni hanya sekadar berkata. Hanya sekadar berkata-kata dan kita tidak melakukan apa-apa yang menunjukkan sokongan ataupun semangat kita, yang mana kita ini menyokong kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tok Guru Hadi dan sebagainya. Tidak kelihatan suara tersebut. Nampak sumbang, sokongannya nampak tidak menentu, kejap okey, kejap tak okey dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan oleh beliau bahawa kalau masih lagi duduk dalam keadaan bodoh, maka suatu hari nanti akan terbunuh. Itu maksud dia. Jadi saya pun ada cakap lah pasal volunteer kat situ. Maknanya yang tu pun mereka kerat pasal yang saya sebut tentang volunteer tu. Sebab mereka tahu lah bila saya ada sebut kat situ, maknanya benda tu adalah boleh menunjukkan bahawa parti Pribumi ni banyak yang volunteering. Banyak yang volunteering, yang datang untuk berjuang bersama. Jadi tapi mereka ni tidak tahu siapa nak bawa mereka. Semalam saya dah sembang angkat Ratu dah, we need to create hero. Maknanya bila orang ni sokong, tapi dia tak nampak siapa yang nak duduk dengan dia, siapa yang nak bawa perjuangan dia, siapa yang nak bawa suara dia, maka dia akan jadi macam mana tau? Macam kita bawa kereta, kita start enjin kereta, kita masuk gear, lepas tu kita naik atas highway. Naik atas highway kita pun tekan minyak. Tekan lah sedap-sedap duduk kat Bukit Kayu Hitam dah. Lepas tu baru sedap, saya ni nak pergi mana? Dia ibarat macam tu lah. Kalau ada yang nak berjuang di bawah ni ramai. Tapi macam tu lah, dia berjuang, dia tekan minyak, lepas tu sedap-sedap dia tak tahu pergi tahu mana. Jadi tidak ada satu karakter hero tu, tidak ada. Kena ada seorang hero ni lah yang bawa. Maka bila hero ni yang bawa, yang guide dan sebagainya, maka dia orang ni akan ikut bersama-sama dengan dia dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kalau kita ambil daripada sudut apa yang mereka terjemahkan, daripada sudut apa yang Raja Petra bagi tahu tu, kalau kita terjemahkan dengan satu nilai yang negatif, maka kita akan duduk dalam keadaan yang negatif. Saya nak cerita satu perkara pada tuan-tuan. Apa yang menyebabkan saya sambung belajar selepas saya bekerja dalam PDRM? Saya tak naik pangkat lebih kurang 4 tahun. Saya tak naik. Orang lain lepas tahun terus naik Lance Corporal dah. Jadi saya tak naik-naik. Pegawai saya ni rajin nak kata kat saya bodoh. Dia kata dia ni bodoh, dia ni bodoh, dia ni bodoh. Dia suka kata kat orang semua bodoh. Sebab dia pegawai, dia rasa dia hebat, dia kata kat orang lain semua bodoh. Jadi satu hari tu OCPD tukar. Bila OCPD tukar, saya pergi jumpa dengan OCPD tersebut. Saya tak perlu nak sebut nama. Saya kata saya tak boleh kerja dengan pegawai ni. Saya kata sebab dia ni mental. Kerja duk panggil kat orang bodoh ya. Serupa dia ni cerdik sangat. Jadi kita ni masuk kerja dalam keadaan yang mana kita rasa bahawa kita tak boleh nak kerja kan? Sebab dia panggil semua orang, orang-orang yang tua-tua, incah-incah saya, korporal-korporal, semua dipanggil bodoh ke semua. Jadi saya kata kat dia, saya tak boleh kerja dengan dia ni, sebab dia ni. Dan OCPD tu jawab apa dengan saya? Dia kata hanya orang bodoh sahaja yang membenarkan orang kata kepada dia bodoh. Lepas tu saya kata, kat dia apa maksud tuan? Dia kata kat saya, hanya orang yang bodoh sahaja membenarkan orang mengatakan kepada diri dia bodoh, dan dia kekal untuk menjadi seorang yang bodoh. Saya masih ingat ayat dia.
Sampai sekarang saya masih ingat. Jadi saya kata apa yang dia masukkan? Adakah saya nak kena pergi bubuh penumbuk kat muka dia? Dia kata, kalau kita memulakan sesuatu kehidupan kita dengan nilai yang negatif, maka kita akan nampak bahawa kita akan duduk dalam pemikiran negatif sampai bila-bila. Kita nampak dia punya salah. Kita nampak kita tak boleh kerja dengan dia. Tapi kalau kita ambil perkataan bodoh yang dia cakap itu sebagai nilai positif, maka kita akan berjaya dalam hidup. Lepas tu saya tanya ke dia, saya tak berapa faham. Dia kata, kamu dikatakan bodoh kerana kamu anggota pangkat rendah. Dia pegawai, dia panggil kamu seorang yang bodoh sebab kamu anggota pangkat rendah. Jadi kamu pergi sambung belajar, jadi pegawai, dapatkan grade yang lebih baik daripada dia, dan kamu kata kat dia balik, siapa yang cerdik, siapa yang bodoh. Dia bagi saya pangkat Lance Corporal. Dia tanya saya duit dalam simpanan KWSP ada berapa. Saya kata ada sekian-sekian. Dia kata jangan beli kereta, jangan beli rumah, pergi sambung belajar. Saya pergi sambung belajar. Alhamdulillah saya grade 3.76. Saya hantar saya punya keputusan kat pegawai tu. Saya tanya pegawai tu, siapa bodoh? Hang ke aku bodoh? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi tanya di Kelang Utara. Hang bodoh ke aku bodoh? Sebab dia dapat 2 poin lebih, saya dapat 3 poin lebih. Last sekali saya dapat tukar ke tempat lain lah kan. Tapi saya tanya dah, macam mana OCPD suruh tanya, saya tanya dah, hang bodoh ke aku bodoh? Jadi itulah tuan-tuan, kalau saya down pada waktu tu, saya kata dia ni duk panggil aku bodoh, sampai bila kita nak lari? Orang kata kat kita bodoh, kita lari. Orang kata kat kita bodoh, kita lari. Jadi kita ambil nilai positif. Macam juga sebelum ni, bila saya buat posting, saya kata kepada Armada. Pada waktu tu saya kata kepada Armada sebab apa? Sebab saya tahu mereka nak tarik Datuk Wan, dan juga mereka nak tarik Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Wan Saiful dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk pergi ke mahkamah. Mereka nak tarik. Maka saya buat satu post. Saya kata apa? Armada jangan jadi macam tunggul kayu mati, dan jangan jadi seperti Gurkha semata-mata. Ada orang Armada ni marah kat saya, mengadu. Sampai Setiausaha Armada telefon saya, Fik, betul ke ni hang panggil kat Armada tunggul kayu mati, hang panggil Gurkha dan sebagainya. Kalau dia tak rasa, maka dia betul lah. Hang lah tunggul kayu, hang lah Gurkha. Sebab itulah hang terasa, hang mengadu. Kalau orang yang dia pandang dalam nilai yang positif, dia akan kata apa? Syafiq panggil kat aku Gurkha haram jadah, memang Syafiq Alim. Dia panggil kat aku tunggul kayu. Hang tengok, aku nak tengok siapa tunggul kayu. Hang tunggul ke aku tunggul? Itu kalau orang yang dia pandang benda tu adalah satu benda yang positif dan sebagainya. Dah hampa tak bagi aku bertanding. Aku nak bertanding ketua Armada, lu hampa tak bagi. Hampa kata dia ni baru. Baru dalam parti semua, hampa tak bagi. Jadi hampa ada jawatan, hampa tak buat kerja. Aku panggil hampa tunggul kayu, hampa marah. Jadi kita, SU pun telefon saya, tanya kan. Saya kata, kalau saya tak kata, bila mereka ni nak tersedar? Kalau dia tak tersepak batu, mana dia nak tahu kata ada batu tang tu, dia rasa sakit dan sebagainya. Jadi saya katalah, bila saya kata baru mereka rasa tercabar. Aram jadah mak gagap duk buat live ni, panggil kat kita Armada ni tunggul kayu, baru dia rasa dia nak bagi ni. Tapi saya kenalah mengorbankan diri saya. Orang pandang saya marah lah kan. Baru orang bilang sepi. Tapi itu adalah satu benda yang saya buat adalah sebagai spark. Supaya mereka merasa tercabar. Apabila mereka merasa tercabar, maka mereka akan bangkit untuk berjuang. Dia tidak akan terus menjadi tunggul kayu. Dia tidak akan terus menjadi Gurkha dan sebagainya. Saya panggil kat mereka Gurkha sebab kerja duk pergi hantar beras dengan telur. Jadi ketua Armada hantar beras dengan telur. Kerja duk pergi buat kerja macam pergi buat rel kereta api. Saya panggil Gurkha. Panggil tunggul kayu. Sebab apa? Presiden kena boleh jadi duduk tunduk bawah tak erti nak bangkit berjuang. Kenalah. Bila kena macam tu, maka ada pihak-pihak.
yang mengambil penulisan saya tu sebagai satu nilai yang positif yang mereka ambil sebagai satu cabaran kepada diri mereka, dan mereka bangkit. Mereka bangkit. Ada yang bengap-bengap tu, dia tak bangkit lah, dia pergi komen kat dalam FB saya. Cakap pandai lah, suruh bertanding lah. Kalau tak ada jawatan lah armada duduk diam-diam lah. Itu lah tak ubah nak cerdik. Hak cerdik mereka bangkit, mereka berjuang sebab mereka rasa tercabar. Jadi begitu jugalah. Apabila Raja Petra mengatakan ada orang-orang yang bodoh, yang duduk saja melihat keadaan sekeliling yang berlaku tanpa dia bangkit. Kalau kita marah, dia kata kat kita bodoh, kita dah pergi marah dia, haram jadah Raja Petra. Panggil kat aku. Weh, siapa saya kena report Saya buat apa? Oh, perkataan tak boleh sebut. Perkataan bo dia tak boleh sebut perkataan tu susah Habis tu nak sebut perkataan apa? Stupid. Jadi kalau kita merasakan bahawa diri kita sebagaimana yang dilabel sebegitu, maka kita duduklah. Kita rasa duduk diam dan sebagainya. Tapi kalau kita rasa itu adalah bahawa satu cabaran yang dilontarkan kepada Raja Petra, maka kita kena berubah untuk jadi seorang yang lebih cerdik dan sebagainya. Dalam peperangan, saudara, dalam peperangan yang paling penting, kalau kita tengok Presiden, dia sebagai Flag Admiral, ni saya ambil Navy, bila sebut armada saya ambil Navy lah. Presiden parti dia sebagai Fleet Admiral, Ketua Perangan sebagai First Admiral, dan juga Setiausaha Agung sebagai Rear Admiral. Sekarang ni dalam parti bersatu, Flag Admiral kita kena, First Admiral kita kena, Rear Admiral kita pun kena. Bakal nak kena lah. Datuk Seri Hamzah, Datuk Wan Saiful, Tan Sri, semua kena. Jadi ni ketua-ketua batalion, platoon apa semua ni dia buat apa? Kenal kapten ni dia buat apa? Duk tengok saja. Bila duk tengok saja, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam peperangan, kalau Flag Admiral kita kena sembelih, First Admiral kita kena sembelih, Rear Admiral kita kena sembelih, kita tak payah nak pergi perang. Dah tahu dah kata kita akan kekalahan dalam peperangan sebab kepala kita dah kena sembelih. Siapa nak bagi arahan? Siapa nak buat strategi dan sebagainya? Jadi sebab itulah kita kena mempertahankan kita punya Flag Admiral kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia duduk dekat kapal induk. Ini kapal induk kena serang, frigate duduk saja. Duk tanya lah kena serang ke? Dia tanya pula lah kena serang ke kan? Jadi duk tunggu apa lagi? Jadi tuan-tuan, saya ni ada orang duk panggil saya Hitler ni kan. Saya gunakanlah ayat Hitler ni. Hitler kata apa? We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the field and in the street. We shall fight in the hill. We shall never surrender. Ini Hitler cakap. Hitler cakap pada waktu tu dia nak jatuh pada masa Perang Dunia Kedua. Dia nak jatuh, dia kata apa? Kita kena lawan di pantai. Kita kena lawan di landing ground, di atas tanah. Kita kena lawan di jalanan. Kita kena lawan di atas bukit. Dan jangan sesekali kita menyerah. Ni Hitler cakap ni. Ni dia panggil tadi ni. Dia panggil. Panggil saya apa nama ni. Itu Churchill lah cakap. Adolf pada World War II dia ada cakap juga. Jadi dia mungkin dia ambil ayat Churchill tu lah. Jadi berapa ramai yang sanggup berjuang? Berapa ramai hari ini yang sanggup berjuang dan tidak akan mengalah dengan apa yang berlaku kepada parti kita pada hari ini? Berapa ramai yang sanggup berjuang di sisi Tan Sri Muhyiddin Yassin? Jadi bila orang panggil kat kita bodoh, kita janganlah duk rasa macam kita marah kepada orang tu. Sebab tu mai dah geng Sarip Dol ni. Sarip Dol jangan masuk dalam live saya. Sekali bini mai cari masalah kepada saya. Tolong. Jangan duk main. Jangan duk main apa TikTok apa. Fighter juga. Jadi fighter pergi settle lo. Sekali tiba-tiba mai masuk bini dalam live saya, mai duk cari laki saya hilang, buat perjanjian bertulis apa susah. Keluar.
Jadi saya tak mau terlibat dalam masalah rumah tangga. Saya tak mau terlibat dalam masalah rumah tangga sebab saya nak politik je. Masalah rumah tangga pergi settle tu. Sekali bini duk main cari lalas saya payah. Tak apa. Saya koyak kan tak apa. Janji saya tak pernah buat surat perjanjian. Saya dengan ini berjanji, bersumpah taat setia kepada isteri saya dan sebagainya. Saya tak pernah buat surat perjanjian benda-benda macam tu. Sembang fighter kepala, saya lah kepala perang. Apa nama? Kepala perang Medsos Pakatan Harapan. Siapa tak kenal Sarip Dol? Sarip Dol kepala kampung, masuk dalam kampung serang dan sebagainya. Sekali kena tarik link. Tu berhadapan kau ni iklan sekejap. Dia jumpa dengan YB Wanzik hari tu kan. Saya fighter YB. Saya takut apa dengan YB. Saya fighter. Sekali piat telinga. Abang berjanji demi anak-anak akan setia. Aku bukan nak gelak kan puan ni Sarip Dol, tapi tak pernah lagi lah aku duk main politik ni lama lah. Tapi aku tak pernah tengok lagi lah orang buat video kena piat telinga. Aduh. Mereka kata apa Sarip Dol kampung dusun, mereka ramai kan, mereka dah berapa ratus orang. Budak-budak aduh ikut dia pun jadi mangkap boy. Kalau saya jadi kepala, duk sembang gangster pun semua pergi langgak kedai orang tu, pergi langgak. Siapa kata kat Anwar Ibrahim mereka akan turun be. 8-9 orang pergi katok orang pergi nak bergaduh tu, Mak Lin kena apa semua. Tapi kepala hang kena tarik telinga dengan bini. Malu ya. Sarip Dol kena tarik telinga buat pengakuan depan bini. Betul. Dia bukan nak malukan hang, tapi tak malu. Suamiku hilang. Okey Jadi berapa ramai yang sanggup untuk berjuang di sisi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan apa yang dikatakan oleh Raja Petra itu adalah kita punya stupidity kita adalah apabila kita tidak buat apa-apa. Dan kita mengatakan nak buat macam mana bila mereka jadi kerajaan, mereka ambil lah tindakan. Ini adalah khadak dan khadar dan sebagainya. Kita yang menentukan takdir bagi diri kita. Tidak ada sesiapa yang boleh menentukan takdir bagi diri seseorang. Kalau kita mengatakan bahawa kita akan berjuang bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kita akan pastikan Parti Bersatu ini akan menggantikan UMNO, maka kita kena pastikan benda itu berlaku. Dia tidak akan berlaku dengan sendirinya. Saya dah beritahu dah, kejayaan dalam dunia ini akan berlaku dalam dua perkara. Pengorbanan dan juga yang keduanya adalah kesungguhan. Mana ada orang belajar dia kata dia tak pernah masuk kelas, dia tak pernah study, tiba-tiba bila habis semester dia dapat 4 flat. Mana ada? Orang yang dapat 4 flat, hamba pergi tanya dia buat apa? Dia korbankan masa dia. Masa dengan kawan-kawan, masa bercinta. Dia belajar 24 jam. Dan dia bersungguh-sungguh, dia berjaya. Berjaya lah. Macam tu juga dengan orang berniaga. Mana ada orang berniaga yang dia bagi tahu, dia kata dia berniaga, dia pun tak tahu macam mana dia boleh jadi milioner. Mana ada macam tu? Dia buka perniagaan, lepas tu dia duduk lena je. Lepas tu kuih atas meja dia habis, nasi lemak habis. Mana ada? Jadi dia kena bersungguh-sungguh, dia korban masa dia untuk dia berniaga. Dan dia bersungguh-sungguh dalam dia melakukan perniagaan. Dia panggil orang untuk beli barang dan sebagainya. Dia promosi, buat marketing dan sebagainya. Baru dia boleh sampai kepada kejayaan. Maka nak sampai kepada kejayaan itu, dia ada dua jalan saja. Kesungguhan dan juga pengorbanan. Tanpa kesungguhan, tanpa pengorbanan, tidak akan ada kejayaan itu. Jadi saudara semua, apa yang kita cakap ini adalah realiti dan kita jangan terasa. Kalau kita rasa kita nak berubah, maka kita kena buat perubahan. Kalau orang kata kita duk cacing, cakap orang tu cakap pandai, maka sampai bila-bila pun kita tidak akan berubah. Jadi tuan-tuan, sebagai contohnya, sebagai contoh ini semua orang tahu realiti. Dalam Malaysia Bersatu kita ada 222 bahagian. Dan bahagian yang lengkap dengan jentera yang lengkap. Jadi kalaulah setiap bahagian turun bersama Armada dan juga Sri Kandi depan SPRM hari itu, kita ada 222 ketua bahagian dan juga 222 ketua armada dan 222 orang Sri Kandi
Yang mana manusia hari itu di hadapan Mahkamah dan SPRM adalah 666 kepimpinan kita di seluruh Malaysia. Kenapa benda ini tak berlaku? Benda ini tak berlaku kerana tidak adanya kesungguhan dan tidak adanya pengorbanan dalam perjuangan. Sebab tu benda ini tak berlaku. Tapi kalau perlukan sesuatu daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, sama ada nak melobi kerusi ataupun nak bertanding dalam jawatan-jawatan tertentu dalam parti, laju ya menunjukkan muka. Tetapi bila orang tua tu dalam kesusahan, siapa yang bersama-sama dengan dia? Jadi kita kenalah menunjukkan bahawa kita bersama-sama dengan dia. Dan orang yang sama je duduk keliling dia, dan orang tu jugalah yang ada dengan dia waktu dia susah. Antaranya saya rasa tak perlulah saya sebut nama dalam live ni. Antaranya adalah orang yang tarik saya masuk satu dan isi borang satu saya. Tan Sri susah ke? Tan Sri senang ke? Dia sentiasa duduk dengan Tan Sri. Sentiasa duduk di belakang Tan Sri. Tak berganjak mana-mana. Jadi yang orang lain ni, dan dia tidak pernah bertanding dalam apa-apa jawatan pun. Dia tak pernah bertanding kursi parlimen pun. Tapi kesungguhan dia dalam perjuangan itu yang membuatkan saya jumpa orang lain, saya tak cium tangan, saya jumpa dia yang saya tunduk. Sebab apa? Saya respect dia. Sebab dia tak perlu untuk jadi ahli parlimen. Dia tak perlu jadi jawatan yang tertinggi dalam parti. Tetapi dia menunjukkan kesetiaan dia. Dan sebab dia adalah bekas tentera, tapi dia faham dalam perjuangan kesetiaan ini penting. Jadi dia menunjukkan keikhlasan dan kesetiaan dia, bukan harapan untuk mendapatkan sesuatu, bukan harapan untuk bertanding dalam jawatan parti, bukan harapan untuk nak jadi kaya dan sebagainya. Nah, jadi dia je saya nampak sentiasa. Anda ada lagi lah ramai orang yang bersama-sama. Tapi yang lain-lain ni pergi mana? Tapi bila kena dengan Raja Petra, terangkat semua. Ini siapa lah dia buat masuk Raja Petra lah. Apa pula salah saya pula? Dia cakap benda yang betul. Bukan dia cakap benda yang tak betul. Dia cakap benda yang betul. Walaupun video itu dikerat dan sebagainya, tapi dia cakap benda tu betul. Dia nak bagi semangat yang positif supaya orang semua buka mata. Dan orang semua kena orang kata apa? Kena menunjukkan bahawa kena ada perubahan yang orang kata apa, mendadak berkaitan dengan perjuangan ini. Dulu orang kata Syafiq Alim ni dia berani bersuara sebab dia ada pertajaan, ada orang backup belakang dia, ada orang duk bagi kat dia duit tiap-tiap bulan, ada orang duk payung dia. Sebab tu dia berani bersuara. Pergi tanya SPRM pun pening. Macam mana hang ni duduk dekat dalam live di Facebook, hang kata hang tak ada apa-apa. Saya tak ada aset. Saya tak, SPRM pun terkejut. Berapa duit yang ada dekat dalam akaun saya? Bukan ada 1 juta, bukan ada 2 juta. 100,000 pun tak ada, 10,000 pun tak ada. Tapi kenapa saya masih berjuang? Kerana saya percaya kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Orang kata saya ni bodoh. Bodoh ni berjuang bukan dapat apa-apa pun. Tak ada jawatan dalam parti, aset pun tak ada. Bukan boleh jadi calon pun. Tapi itu bukanlah satu benda yang penting. Perjuangan bukan untuk mengejar jawatan. Perjuangan untuk bukan nak jadi calon semata-mata. Bukan dekat dengan Tan Sri untuk nak jawatan dalam parti. Bukan dekat dengan Tan Sri sebab nak nak bertanding dan sebagainya. Jadi kita perlu tengok bahawa sebab apa kita percaya. Kalau tuan-tuan tanya kepada diri saya, kenapa saya berjuang di belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin ni? Sebab saya percaya dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kata di bawah pemerintahan dia boleh mengubah nusa dan bangsa kita ke arah yang lebih baik. Dia boleh memacu ekonomi negara kita pergi ke arah yang lebih baik. Tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam dasar wawasan kemakmuran bersama 2030. Apa perancangan-perancangan yang nak dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan tuan-tuan boleh tengok sendiri keprihatinan dia antara banyak-banyak Perdana Menteri. Siapa yang lebih prihatin? Dan tuan-tuan boleh tengok sendiri daripada segi akhlak dia, peribadi dia. Banyak-banyak Perdana Menteri tak ada pun Perdana Menteri hadap nak baca doa. Ni Anwar duk sembang agama lebih, dia pun tak baca doa dalam TV. Jadi dia lengkap serba-serbi dan saya yakin bahawa dia adalah seorang pemimpin yang baik untuk nusa dan bangsa kita, untuk negara kita dan sebagainya. Kalau orang tanya saya bukan ada satu gambar pun dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak ada pun. Salam dengan dia pun tak pernah. Sekali pernah salam kat dalam parlimen pada waktu tu. Jadi saya pun tak tahu dia kenal saya ke tak. Tapi yang pentingnya bukan kerana dia kenal kita. Yang pentingnya adalah kita kena bersama dengan dia kerana kita yakin bahawa dia adalah seorang pemimpin yang boleh mengubahkan negara kita.
Jadi saya setuju apabila Raja Petra mengatakan bahawa and have a bunch of stupid people, because ada sesetengah di antara kita yang sangat pentingkan diri dan selfish mata-mata dalam perjuangan. Dia bukan nak ke arah perjuangan yang betul, tetapi dia selfish mata-mata. If we not change, then our future and our generation will destroy. Diperintah oleh golongan-golongan yang berhaluan life ini yang ternyata sia. And kalau kita tengok golongan yang memerintah negara kita ini, and golongan-golongan sosial demokrat, and golongan sosialis dan sebagainya, mereka ni sial. Saya nak bagi tahu kepada saudara, sebab tu nama dia demokrasi sosial, sebab dia sial. Jadi kalau kita tidak berubah dan kalau kita tidak bangkit and untuk memperjuangkan hak kita and nusa bangsa kita, masa depan and akan rosak dan musnah diperintah oleh golongan-golongan yang macam ni. Masuk live hang asyik kena mute je. Kira abang bagus lah buat akaun banyak sikit. Depa mute tu nak suruh abang buat akaun lagi banyak lagi, buat lagi banyak lagi. Bukan ada masalah apa kalau kena mute, buat akaun lain tu abang buat akaun baru kan. Sekali kena mute lagi, buat lagi akaun baru. Depa nak praktis abang tu. Nak tengok abang sabar ataupun tak. Okey ya, teruskan, hanya takut banyak sikit Moderator ni dia, mereka ni bertauliah tau. Dia pun tahu tengok orang macam mana. Kalau kena mute tu ada sebab lah. Ada lah tu mental torture kan, mental problem kan. Dia tak lagi lah masuk main dalam ni. Okey tuan-tuan kalau kita tak bangkit menolak, kalau kita tak bangkit berjuang, siapa yang nak bangkit berjuang untuk kita? Hari ni kalau kita baca akhbar-akhbar tempatan, semuanya indah-indah belaka. Sebab kita tahu bahawa akhbar tempatan ini dikuasai oleh pihak-pihak yang tertentu. Mereka cakap tentang kebebasan untuk melaporkan berita. Namun bila mereka memerintah, kita tengok bila laporan itu nampak macam hentam kerajaan, dia suruh edit. Saya ada tengok kat dalam wall Ratu Naga, saudara. Tuan-tuan boleh tengok. Jadi kalau tuan-tuan tengok akhbar-akhbar yang yang ada kat dalam negara kita ni, semua lapor baik tentang kerajaan. Walhal Perdana Menteri kita bila dia pergi ke negara Arab, dia hanya disambut oleh pegawai-pegawai berpangkat rendah dalam kerajaan. Ini didedahkan oleh Tun Mahathir sendiri. Tun Mahathir, dia punya kroni dia bukan kecil tuan. Kalau dia cakap benda tu, maknanya ada betul lah. Jadi Perdana Menteri kita pergi ke negara Arab ni hanya dilayani oleh pegawai-pegawai yang pangkat rendah saja, dia pun tak layan. Alah saudara semua, bukan saya cakap ni. Yang cakap ni adalah ahli Parlimen PKR sendiri. Dia bagi tahu dia kata Anwar Ibrahim dimalukan oleh raja daripada negara Arab itu sendiri. Dia dimalukan oleh Raja Salman. Walaupun ada orang yang duk backup Anwar dan sebagainya, namun MP mereka sendiri seolah-olah mengesahkan bahawa Anwar dimalukan. Dan dia memohon pihak perbankan dan rakyat Malaysia untuk bersama dengan Anwar. Sebab ini melibatkan maruah negara dan sebagainya. So tuan-tuan, ini di akhbar luar negara. Tuan-tuan boleh tengok akhbar daripada Cambodian People Party, CPP. Berita CPP dekat Malaysia lah apa? Dia pergi dekat negara sana, jumpa dengan Raja Kemboja, disambut baik, gambar peluk apa semua, hebatlah. Tak dapat jumpa dengan Raja Arab, jumpa dengan Raja Kemboja. Jadi tuan-tuan, dalam akhbar CPP melaporkan, mengatakan Perdana Menteri Malaysia adalah Perdana Menteri yang dijatuhi hukuman penjara 6 tahun kerana rasuah dan salah guna kuasa pada tahun 1999 semasa dia buat lawatan di negara Kemboja tu sendiri. Dan ni kita minta dia saman. Macam mana Perdana Menteri kita pergi buat lawatan rasmi, dia boleh hina Perdana Menteri kita. Rakyat Malaysia marah. Yang ni kita marah lah. Boleh dia panggil Perdana Menteri Malaysia adalah Perdana Menteri bekas banduan.
Boleh dia panggil Perdana Menteri Malaysia adalah rasuah dan salah guna kuasa. Ini tidak boleh dibiarkan kerana memalukan negara. Tuan-tuan boleh pergi dekat wall saya yang kata fitnah tu. Boleh pergi dekat wall saya ambil siap keratan apa akhbar tu. Hampa boleh pergi translate. And dia tulis di dalam bahasa Kir and bahasa Kemboja. And so hampa boleh pergi translate. Akhbar mereka terang-terang tulis dekat situ. Perdana Menteri yang melawat negara mereka ini adalah Perdana Menteri yang dijatuhi hukuman 6 tahun dalam penjara kerana rasuah dan salah guna kuasa. Sebab apa? Sebab dia pergi kat negara tu, dia cakap pasal integriti. Dia cakap pasal ada pekerja Malaysia yang pergi kat sana kena tipu ke apa tak silap saya lebih kurang tu. Dia cakap soal integriti dan sebagainya. Maka mereka bagi respon, hang nak cakap pasal integriti, hang pun kena kira rasuah. Jadi kita tidak boleh membenarkan ini, tuan-tuan. Jadi dilaporkan kat Malaysia kunung-kunungnya berpeluk sakan dan sebagainya. Dan tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Negara-negara luar menolak kepada pemimpin negara ini adalah kerana yang pertamanya, orang yang bercakap soal integriti tidak ada integriti. Mengamalkan amalan nepotisme, melantik orang yang ada 47 kes rasuah di mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi negara luar melihat bahawa pemimpin dalam negara ini tidak ada integriti dan cakap berpusing-pusing dan sebagainya. Dan negara luar juga melihat kezaliman yang dilakukan di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim hari ini kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga kepimpinan bersatu serta kegagalan Anwar dalam mengurus dan mentadbir negara dengan baik. Hari ini rakyat marah dan sebagainya. Rakyat tidak happy dengan Anwar menjadi Perdana Menteri sekarang ni. Tidak gembira dengan Anwar menjadi Perdana Menteri sekarang ni. Okey, saudara semua. Seluruh rakyat Malaysia tahu jumlah pelabur yang masuk dalam negara kita paling banyak sekali adalah semasa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin dan zaman 33 bulan di bawah pentadbiran Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Dan yang diterajui oleh kepimpinan dalam kerajaan yang berkualiti, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Datuk Mustafa dan sebagainya, yang berjaya untuk menarik lebih ramai pelabur dekat dalam negara kita. Maka apabila kezaliman penindasan dilakukan kepada Tan Sri dan juga kepimpinan-kepimpinan ini, maka negara luar melihat ini adalah satu kezaliman yang dibuat oleh negara kita. Belum ada orang didakwa menerima rasuah sedangkan tidak ada 1 sen pun dekat dalam akaun dia. Belum ada lagi orang yang didakwa menganugerahkan projek sedangkan dia belum ada kuasa. Dia tidak pernah menjadi menteri untuk menganugerahkan projek dan sebagainya. Orang di dunia tidaklah sebodoh pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan ataupun ahli-ahli daripada Pakatan Harapan itu sendiri. Anwar bercakap soal integriti dan soal mengurus tadbir negara, soal pelaburan dan sebagainya. Sedangkan negara-negara luar memandang beliau hanya pandai bersastra sahaja tetapi tidak melaksanakan sebagaimana yang beliau ucapkan di pentas-pentas di antarabangsa. Mana ada negara yang menghormati seorang pemimpin yang sebegitu? Sebab itulah hari ini mereka tidak menghormati negara Malaysia mahupun kepimpinan negara Malaysia. Sebab itulah Anwar tidak berani untuk pergi buat lawatan ke Euro, tidak berani untuk pergi buat lawatan ke Westworld di negara-negara barat dan sebagainya. Dan dia tidak boleh pergi ke Jepun di Timur dan sebagainya. Sebab apa? Sudah tentu mereka-mereka ini tidak akan menghormati orang yang hanya tahu berkata-kata sahaja tetapi tidak melaksanakan sebagaimana yang beliau kata. Dulu dia kata kat Tun Mahathir nepotisme. Dia kata dekat Tun Mahathir rasuah bagi ke anak dan sebagainya. Dan hari ini seluruh dunia tengok dalam tempoh masa 100 hari apa yang dia buat. Dan rakyat di Malaysia pun tidak suka kepada dia. Okey, saudara.
Kesian lah orang PKR mereka marah sebab mereka sanjung non kari mereka ni. Orang PKR ni mereka hanya non kata hari ni saya menang, minyak turun RM1.50. Mereka non. Mereka pun suka. Mereka cuma suka benda-benda yang macam tu. Tapi kita ni yang duduk di PN ni, kita tak suka ayat-ayat yang hebat. Live di FB pula Titi Hafiz Al-Bukhari Hafiz Al-Bukhari ni orang kuat Pulau Pinang ni. Di Perikatan Nasional ni orang yang sokong PN ni dia tak macam tu. Depa ni orang PKR ni dia lain dia punya pemikiran depa rendah. So depa sukalah ayat-ayat jenis tu membujur lalu melintang harta. Non. Depa sukalah kan. Tu depa duduk di bawah ni duduk non kari kan. Bila non kata kita angkat kres kita perang dengan Perikatan Nasional, mereka pun non padahal mereka tak pernah angkat kres pun sebelum ni. Mereka duk angkat roket tiba-tiba angkat keris. Kita pun terkejut. Saya dengar kan, angkat keris dulu angkat roket. Dulu mereka main meracun roket bunyi pam letup tu kan. Lalu mereka angkat keris, di luar pun nak tepuk non. Jadi itu yang mereka macam tu kan. Itu mereka panggil apa? Dekat non mereka panggil ni apa? Papa okey tuan non kari. Non kari mereka suka lah kan. Jadi bila non balik harapkan pegar makan padi mereka suka lah kan. Ayat-ayat macam tu mereka suka lah kan. Non pi berucap kan atas stage, harapkan pegar makan padi. Dia ada belakang kan. Mereka pun non. Mereka setakat tu kita tak mau kan. Kita bukan nak dengar dia bercakap, kita nak tengok apa yang dia buat. Cakap siapa boleh cakap? Saya pun boleh cakap kan. Cakap je lah kan. Cakap kan susah cakap kan. Apa mulut dia ni? Tu pergi tengok non punya mulut, tambah tengok berbilion ringgit duit rakyat dibazirkan. Apa jadi? Tengok tu berbilion. Dulu dia kata apa dulu? Masa dia turun ceramah kat Kelantan, dia kata apa? Ni orang Melayu ni semua bodoh. UMNO ni rompak duit negara. Agih ni beli apa sen miguel bagi ke anak-anak dia apa semua. Orang Melayu turun jumpa pemimpin UMNO cium. Macam mana jenak dia buat? Cium lah ni. Dia pergi cium Zahid Hamidi. Zahid Hamidi suara tangan dia cium. Tu orang kata tu. Habis tu dunia nak pandang pemimpin macam ni. Dunia pun tak mau pandang saudara pemimpin macam ni. Kita parti yang derita, dia pakai kereta apa? Dia pergi ikut dia duduk kat Masjid Negara. Media memalukan saya, memfitnah keluarga saya. Rakyat yang susah, rakyat yang tinggal di rumah kos rendah bersama-sama dengan saya kerana saya memperjuangkan mereka yang susah. Cina, India, Melayu, kita tuntut keadilan bagi mereka. Reformasi lah apa jadi? Rakyat yang susah, yang tinggal di rumah kos rendah, sudah mau mati sekarang, harga mahal, hutang mahal. Non kata apa? Tak apa, saya pergi jalan dulu. Saya pergi jalan sana, saya pergi jalan sini. Apa sudah jadi? Rakyat yang susah, yang tinggal di rumah kos rendah. Jadi ada banyaklah ayat-ayat dia. Kita parti yang derita, dibina atas kesusahan rakyat. Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau, kita tuntut keadilan bagi mereka. Reformasi lah apa jadi? Mana keadilan?
Mana ni rakyat yang susah, rakyat yang derita, makin derita. Betul? Lepas ni dia nak kata apa? Dan rakyat yang susah, makin susah. Rakyat yang derita, semakin derita. Cina, India, Melayu, Melanau, Kadazan, semua saya kencing. Reformasi. Apa betul? Saya ulang. Mana ada rakyat yang susah, yang derita? Pergi mana semua rakyat yang derita? Dia punya cara sebut dia dia tarik reformasi tok dia. Apa yang dia reform? Mereka melantik ahli keluarga mereka dengan jawatan-jawatan dalam GLC. Awak, anak mereka sajakah yang pandai? Anak orang lain tak pandai? Anak Cina, anak India, anak Melayu, anak Kadazan, ramai lagi anak orang yang pandai. Tapi dilantik anak mereka sendiri ke dalam jawatan-jawatan yang tertentu dalam kerajaan. Hari ini siapa lantik anak sendiri? Hari ini siapa lantik anak sendiri? Sembang kari apa? UMNO mengagihkan kekayaan di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO. Ketua-ketua bahagian, ketua cawangan tu dekat RTM, ketua cawangan. GLC, ketua bahagian, kontrak-kontrak projek kerajaan. Rakyat yang susah, yang rumah kos rendah, dinafikan. Pemimpin UMNO kaya-kaya. Hari ni dia lantik siapa? Dekat JLC dia lantik siapa? Rakyat yang susah, yang rumah kos rendah kan dia lantik orang PKR. Dia apa lantik orang-orang parti dia juga. Dia sembang kari apa tu, kita panggil dia non-kari. Non-kari. Lepas ni hampa tahulah siapa sakau. Anak papa. Anak papa. Okey. Non-kari. Calon kalau pun ada kedudukan pinggan biar kerajaan non-kari Nanti memang kari pun Allah nak tunjuk sifat yang sebenar. Lah ni hamba dah nampak rakyat dah nampak sifat yang sebenar. Bila dah nampak, maka hamba kena tengok sendirilah. Aduh, kena blok pula dah. Saya kena blok sampai 20 apa nama? Live issue 28 stream on at 10.49. Akan restore balik pada 4 April. Tu dia lama gila kena blok. Tapi tak apa. Akaun saya kena blok pula. Ni depa tak tahan ni, depa tak tahan. Saudara tengok, saudara, depa tak tahan. Kena blok. Menteri Multimedia koyak Menteri Multimedia koyak Aduh, Pak Non Kari koyak kena blok tu Aduh, kesian Pak Non. Wala Non. Aduh, dia keluar apa di situ? Hateful behavior. Tak go. Hello saudara. Kena blok. Aduh, koyak Pak Non Kari kita. Dalam TikTok kena blok. Ya, kena blok. Pak Non koyak. Aduh, main kotak Biarlah depa kerajaan Parti yang derita. Awak. Lemah. Tiba-tiba stop. Jangan blok ke apa? Kena blok sampai 4 April. Aduh, Fik, duk dengar suara kat rentu ni Okey, tuan Tak apa, tuan. Tak apa. Depa blok pun tak apa, tuan. Tak ada masalah apa. Okey, kita teruskan di Facebook. Panggil rakan-rakan kita beritahu. Kita teruskan di Facebook. Sebab Facebook depa tak boleh blok. Arab jadah hati dia orang. Dia koyak, koyak. Koyak teruk lah papanan. Okey, tuan-tuan Kita teruskan. Saya ada lagi 2 slide ni. Ada lagi
3 slide. Baru saya tutup, baru duk ada berapa minit. Saya baru balon 1 jam daripada koyak lah. Kan? Sabarlah, janganlah koyak. Kan? TikTok nak ban berapa hari sampai 4 April. Kan? Aduh. Okey, entahlah. Share. Okey. Ni, jangan satu-satu pula kena blok ni. Dia ada lagi ni. Ada lagi 3 slide. Aduh. Sikit dah koyak. Itulah pasal dia. Patut terkeluar daripada TikTok hari non. Okey tuan-tuan. Balon sampai sahur. Baru balon separuh jalan daripada koyak lah. Aduh. Report pula kan. Okey non kari. Baru panggil non kari. Okey tuan-tuan, banyak hak anak muda dinafikan. Antaranya macam saya tadi lah, tengah buat live kena nafikan hak saya. Saya heran kenapa anak muda hari ini tidak bangkit. Anak muda tidak bangkit untuk menyatakan suara mereka, untuk menunjukkan ekspresi diri mereka yang mengatakan bahawa mereka telah pun dinafikan hak mereka. Sampai hari ini ada orang yang berusia 97 tahun yang patutnya bersara dalam dunia politik terpaksa keluar untuk berlawan dengan kerajaan hari ini. Di manakah suara-suara anak muda? Adakah anak muda telah pun syahid ataupun sebaliknya? Anak muda hari ini banyak penafian yang dilakukan ke atas mereka. Hari ini kalau kita tengok, dinafikan hak pelepasan ukai individu sehingga RM8,000 kepada pencarum-pencarum SSPN. Mereka dapat penafian skim rumah pertama. Dinafikan hak mereka terhadap tuntutan skim rumah pertama. Dinafikan hak mereka dalam gaji maksima RM1,500 yang diturunkan kepada industri yang kurang 5 orang pekerja. Kerajaan fokus kepada warga asing berbanding program My Future Job yang boleh melahirkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak muda. Tiada bantuan buku, bantuan sara hidup kepada pelajar-pelajar universiti sebagaimana yang telah dibuat oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya. Janji nak memansuhkan akta universiti tetapi tidak dilaksanakan. Janji Myvi Rahmah 22,000, janji Myvi turun harga 22,000 tidak dilaksanakan. Kementerian Belia dan Sukan, anak muda minta supaya nak fokus kepada e-game, difokus kepada projek artikel 11 dan sebagainya. Banyak isu-isu penafian kepada hak anak muda. Banyak isu-isu penafian kepada anak muda dalam negara sekarang ini. Tetapi anak muda seolah-olah takut untuk bangkit. Anak muda seolah-olah gusar untuk bangkit. Saya tak tahu kenapa. Sehingga terpaksa keluar orang yang berusia 97 tahun untuk berjuang sekarang ini. Sepatutnya zaman ini zaman anak muda mencipta sejarah. Zaman anak muda untuk bangkit dan berjuang demi Ibu Pertiwi, demi nusa bangsanya. Tetapi mereka tidak mahu untuk bangkit berjuang dan di akhirnya mereka mengeluh apabila hak mereka dinafikan. Hari ini saudara-saudara semua, saya keluar tadi. Petang tadi, saya tunjukkan kepada rakan-rakan kita. Ya, akaun TikTok kena ban, betul-betul. Kena ban kat sana. Sekejap lah saya fikir macam mana nak buka akaun baru ke apa kan sekejap. Okey saudara, saya pergi beli tadi barang basah. Tuan-tuan, 6 ekor ayam. Ayam lah ni saya nak bagi tahu. Sekilo RM10.50. Tak pernah kita beli ayam sampai sekilo RM10.50. Paling mahal pun RM9.45 sebab kita ada harga shilling. Sekarang ni ayam sekilo RM10.50. Saya buat live tadi, saya tunjuk kepada semua. Saya beli 6 ekor ayam, 4 kilo ikan kembung, 2 kilo sotong, 2 kilo udang dan 1 kilo daging import dengan sayur sikit.
And jumlah keseluruhan untuk beli jam lagi. Oh, sini pula dah jam. Betul koyak punya. Non-gari non-gari koyak. Okey tuan jumlah keseluruhan barang yang saya beli siang tadi adalah RM400. Barang basah tuan-tuan, barang kering saya beli tadi, sos, kicap, rempah, mentega, jam, roti, bawang merah, bawang putih, ubi, pekasam dan lain-lain barang kering. Dekat supermarket RM276. Jadi untuk beli barang dapur saja saya kena bawa keluar RM676 pada zaman Anwar sekarang ini untuk dapat satu troli, saudara. Bayangkan anak-anak muda yang baru kerja mereka nak kena bayar sewa rumah sekarang ini RM1,000. Nak kena bayar ansuran kenderaan RM600. Nak bayar utility RM300. Barang rumah lagi dekat-dekat RM700. Jadi kalau anak muda tak kahwin RM400. Jumlah komitmen bulanan mereka mencecah RM2,300. Ini tidak termasuk hutang belajar, nak bayar pengasuh, minyak dan tol, makan di tempat kerja dan sebagainya. Apa kerajaan buat hari ini? Nasib anak muda tidak terbela. Yang susah semakin susah. Yang duduk di rumah kos rendah dah tak tahu kena rumah pun nak kena tarik dan sebagainya. Rakyat semakin derita di bawah pemerintahan Perdana Menteri sekarang ni. Kerja part time dimonopoli oleh warga asing. Yang nak meniaga asyik kena saman, gerai kena roboh dan sebagainya. Anak muda hari ini nak membina rumah tangga pun tak mampu, saudara semua. Ada yang membujang hingga usia 30 lebih. Dulu kalau zaman saya, budak perempuan umur 24 tahun tak kahwin, 25 tak kahwin, mereka dah panggil anak dara terajak dah. Sekarang ni tuan-tuan, 30 tak kahwin biasa, 35 tahun tak kahwin biasa. Sebab apa? Sebab tak mampu untuk membina rumah tangga pada zaman sekarang ni. Kita nak tanya kerajaan buat apa sekarang ni? Rakyat tak nampak, anak muda hari ni tak nampak. Disuruh peniaga mengurangkan harga jualan makanan, kemudiannya kerajaan klaim saja kredit atas nama menu rahmah. Sedangkan peniaga-peniaga dipaksa supaya mengurangkan pendapatan mereka. Suruh turun harga, maka pendapatan mereka berkurang. Suruh pula peniaga-peniaga yang kecil ini yang kurangkan keuntungan. Bukannya kerajaan nak cari solution. Bagaimana nak suruh orang pengeluar ataupun pemborong menurunkan harga. Harga barang asas mahal, tetapi peniaga kecil dan sederhana ditekan supaya menjual dengan harga yang murah. Lepas tu kerajaan klaim nama konon-kononnya menu rahmah. Bakul prihatin ditukar, disalin kulit dengan bakul rahmah. Kemudiannya dikurangkan. Dulu bakul prihatin kita bagi 1 tahun. Sekarang ni bakul rahmah hanya diberikan selama 6 bulan sahaja kepada B40 dan juga miskin tega. Gerai prihatin ditukar nama dengan payung rahmah. Bezanya gerai prihatin kita buat di seluruh negara, di mana kita mendapatkan harga yang lebih murah daripada pengeluar. Dan kemudiannya kita jual kepada rakyat dengan harga yang lebih murah. Berbeza dengan program payung rahmah ini, disuruhnya peniaga yang kurang harga, bukan disuruh pengeluar yang kurang harga. Bila kita suruh Rafizi jawab, Rafizi jawab, kita kena serah kepada market untuk tentukan. Dan kerajaan tidak boleh selalu mencampur tangan untuk mengawal harga barang. Alasan Rafizi kalau nasi lemak itu RM1.50 naik kepada RM2, maka peniaga mampu untuk menaikkan pendapatan pekerja dia kepada RM2,000. Inilah teori apabila menteri sampah menjadi menteri. Dan hakikat yang sebenar yang berlaku di ground ini sangatlah berbeza.
Bila kos meningkat, peniaga terpaksa mengurangkan perbelanjaan, termasuklah mengurangkan pekerja mereka. Yang menanggung perkara ini adalah anak-anak muda amnya dan keseluruhan rakyat Malaysia yang terbeban dan terseksa di bawah pemerintahan non kita. Tak live kan? Sekejap saya Ejah nak cari ID satu lagi tu. Sebab itu kena rampas dengan SKMM. Nak tengok boleh buka ke tak. Kalau boleh buka sekejap saya buka. Okey tuan-tuan. Saya rasa cukup lah tuan-tuan. Tengok live pun tersangkut-sangkut ni. YouTube dan juga Facebook saya pun dia nak kacau juga. Inilah tuan-tuan kerajaan-kerajaan non-kari. Non-kari ini dia tidak boleh kita bersuara. Semua dia nak kacau. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta rakan-rakan semua jangan berhenti share. Saya tengok di Facebook, di YouTube share sangat kurang. Jadi kita tidak mahu rakan-rakan kita yang biasa tengok di Facebook, dia pun tanya saya kenapa tak dapat notification dan sebagainya. Jadi saya minta saudara-saudara semua untuk terus